Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis yang berikutnya, masih lagi di dalam sifatus salat, yakni sifat kepada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya hadis wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, muttafaqun alaih. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, membaca pada maghrib, yakni pada dalam salat maghrib dengan surah Tur, yakni wat-tur wa kitabin mastur. Yakni ini antara surah yang panjang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ialah anak kepada Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi merupakan pemimpin Quraisy yang terkenal, iaitu Jubair bin Mut'im, bapaknya Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, merupakan dari kalangan nasab Quraisy yang kuat. Bapaknya terkenal di dalam sejarah, iaitu Al-Mut'im bin Adi, merupakan pemimpin Quraisy yang sehingga ke akhir hayatnya tidak menganut Islam. Tetapi dia telah berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Taif, semasa ahli-ahli sejarah menyebut Amul Huzn, pada tahun duka cita, iaitu kewafatan Abu Talib dan kewafatan Khadijah. Nabi SAW keluar ke Taif untuk berdakwah, mencari ruang dakwah yang baru, iaitu di Taif. Apabila baginda sampai di Taif, kita tahu peristiwa yang berlaku di Taif. Orang Taif melontar Nabi SAW sehingga cedera, lukanya dan darahnya sehingga ke tumitnya. Kemudian baginda SAW, baginda pergi dengan Zaid bin Harithah, dan apabila sampai ke sana, baginda menerima apa yang diterima, yang Nabi SAW menyebut itulah benda yang bila Aisyah bertanya, adakah perkara yang dahsyat yang Nabi pernah terima, iaitu di perkampungan Abdul Yalil bin Abdul Kulan, iaitu di Taif, bagaimana Nabi SAW menghadapi perbuatan mereka yang melontar Nabi SAW. Apabila Nabi pulang semula ke Mekah, Mekah ni dia satu kota yang ada peraturan dia di kalangan, di dalam sistem orang-orang Quraisy. Tak mudah orang nak masuk melainkan dengan keizinan, terutama orang-orang yang tidak dibenarkan. Bila Nabi SAW nak masuk Mekah, Zaid kata, Rasulullah, macam mana kita nak masuk sedangkan kita dah keluar dan mereka keluarkan kita?
Nabi SAW telah menghantar wakil meminta perlindungan daripada Al-Mut'im bin Adi, bapa kepada Jubair ibn Mut'im, bapa dia. Al-Mut'im bin Adi dia kafir, dia Quraisy, dia tak beriman dengan Nabi SAW. Tetapi dia sudi untuk melindungi Nabi, nak bagi protection. Arab sebut talabun nusrah. Nabi seeking protection, mencari perlindungan. Karena bila nak masuk tak dapat, kalau tidak Quraisy akan bertindak. Jadi kena ada kuasa yang lebih kuat, kabilah yang kuat, yang mereka itu dianggap diterima, protect orang yang masuk. Padahal Nabi orang Mekah dah. Nabi orang Mekah dah. Orang Mekah betul. Daripada kabilah yang mulia dan tinggi. Tapi oleh kerana itu adalah perancangan yang disusun oleh politik Quraisy yang bermesyuarat dan cuba menghalang Nabi SAW daripada dakwah. Bila Nabi keluar satu kesempatan untuk mereka menghalang, Nabi balik, Nabi kena cari protection. Al-Mut'im bin Adi dia kata pada anak-anak dia, ilbisu silah wa kunu inda arkanil bait fa inni ajaztu Muhammadah. Dia kata, kamu semua siap pakai senjata, tunggu bagi setiap penjuru Kaabah, aku lindungi Muhammad. Jadi Nabi masuk Mekah, Nabi tawaf, Nabi salat 2 rakaat, kemudian Nabi balik ke rumah. Orang Quraisy nak buat tak boleh, tengok Mut'im bin Adi bagi tahu, aku melindungi Muhammad. Abu Jahal risau pasal Mut'im orang ada kedudukan. Amujirun anta am mutabi', kau sekadar melindungi ke atau menjadi pengikut sekali ni? Ditanya. Mut'im kata, bal mujir, aku sekadar melindungi. Nabi SAW ingat apa yang Mut'im buat kepada jasa Mut'im walaupun dia tak masuk Islam. Dia meninggal sebelum peperangan Badar di dalam keadaan tidak Islam. Apabila berlaku peperangan Badar dan orang-orang Quraisy yang ditawan oleh tentera Islam, Nabi tengok pada mereka, Nabi kata, "Lau kana al-Mut'imu hayyan wa kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu." Riwayat Bukhari. Jikalau sekiranya Al-Mut'im masih hidup, dia mari bercakap dengan aku mengenai tawanan-tawanan ni, aku akan serahkan mereka pada dia. Maksudnya kalau dia hidup, dia tak Islam pun, tapi kalau dia mari jumpa aku, kalau Mut'im mari, aku bagi kat dia. Kerana Nabi mengingati jasa Al-Mut'im yang melindungi Nabi SAW. Nabi ni halus di jiwa dia. Dia ingat jasa orang. Dia ingat walaupun tak masuk Islam. Apatah lagi orang tu Islam. Sebab tu Khadijah apabila Aisyah radhiyallahu anha kata, qad abdalaka Allah khairan minha, sesungguhnya Allah telah ganti untuk engkau apa yang lebih baik daripada Khadijah. Nabi kata, wallahi ma abdalani khairan minha, demi Allah tak ada, Allah tak ganti yang lebih baik daripada dia. Amanat bi hina kafaran nas,
Dia beriman kepadaku ketika orang kufur. Dan dia membenarkan aku wa sadaqani ketika orang telah kufur kepada aku. Kadzdzabani an-nas, ketika manusia kufur kepada aku. Nabi ingat Khadijah. Nabi sentimental. Dia punya halus jiwa dia. Laqad ruziqtu hubbuha, kata Nabi. Aku diberikan rezeki cinta. Aku telah direzekikan cintanya. Cinta Khadijah tu Nabi kata rezeki. Sebab tu cinta ni rezeki. Bukan duit je rezeki, cinta, sayang, rezeki. Ada riwayat yang tak berapa kuat tentang Abul Bukhturi bin Hisham. Riwayat ni dhaif secara teknikal, tapi ahli sirah mereka kadang-kadang sedikit tasahul dalam riwayat-riwayat macam ni. Katanya Abul Bukhturi bin Hisham dia tidak Islam, dia geng Quraisy. Nabi SAW salat, Abu Jahal bubuh kotor ketika Nabi sujud, kotor habis. Kotoran najis binatang letak atas Nabi. Nabi keluar. Jumpa Abul Bukhturi. Riwayat didhaifkan oleh sebahagian sebut. Tapi sirah ada tasahul, ada dipermudahkan dalam penerimaan sirah pada riwayat-riwayat yang tak bertentangan. Abul Bukhturi tanya, apa pasal Muhammad? Tak ada apa. Kau beritahu aku pasal. Aku takkan lepas. Khali ni Nabi kata. Biarlah aku takkan lepaskan kau. Kau beritahu aku pasal apa? Dia kata aku semayang tadi di dalam Masjidil Haram. Abu Jahal bubuh kotoran kat aku. Cerita Abu Jahal bubuh kotoran pada Nabi sabit. Ada dalam Bukhari. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ambillah tindakan pada Quraisy. Cuma saya cerita Abul Bukhturi bin Hisham. Abul Bukhturi kata, Muhammad mari sini. Dia tak Islam. Dalam perang Badar dia geng Quraisy perang dengan Nabi. Dia kata jom kita masuk masjid. Dia ada cemeti kat tangan dia. Dia masuk masjid. Dia tanya Abu Jahal, anta alladhi amarta bi Muhammadin faturiha alaihi raus. Kau yang suruh orang buang kotor kat Muhammad? Minta. Dia pegang cemeti itu, kokoi kepala Jahal. Apa buat kau orang macam tu? Dia tak Islam. Dalam riwayat, dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, riwayat Muhammad Ibn Ishaq, Ibn Hisham, dia ada perbincangan riwayat. Yang bila saya sebut ni saya tahu riwayat tu tak kuat. Tapi dia kata Nabi sebut, man laqiya Abul Bukhturi fala yaqtulhu. Siapa jumpa Abul Bukhturi jangan bunuh. Walaupun dhaif tapi ia menceritakan sikap Nabi. Sikap Nabi. Riwayat tentang Al-Mut'im bin Adi sahih. Nabi walaupun orang kafir kalau buat jasa kat dia ingat. Dia ingat. Sampai tawanan Badar tu yang main perang dengan Islam. Nabi kata kalau Mut'im masih hidup, mari jumpa aku dan cakap pada aku tentang Badar ni, aku bagilah kat dia tawanan ni. Ini adalah merupakan satu nilai kemanusiaan itu. Kita human. Betul, akidah benar, semuanya benar, kita berpegang, tapi ada elemen jasa dalam hidup manusia dihargai dan ia adalah part daripada ajaran agama. Sekalipun orang tu kafir, kita terima kasih kat dia kalau dia buat baik. Seperti mana Nabi terima kasih kepada Al-Mut'im bin Adi. Dia tak masuk Islam, unfortunately. Al-Mut'im bin Adi mati tak masuk Islam. Anaknya rawi hadis ni, Jubair ibn Mut'im.
bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, daripada Quraisy Nabi. Anak dia masuk Islam. Ini pun masuk Islam dah lewat sebelum sikit daripada pembukaan kota Mekah. Jadi dia tak banyak hadis-hadis yang dia riwayatkan daripada Nabi SAW. Ada hadis dia yang diriwayatkan oleh anak dia Muhammad dan Naufal, dan ada yang diriwayatkan oleh Sulaiman dan mereka riwayat daripada dia beberapa hadis, antaranya hadis ini. Okey. Sebelum saya nak pergi pada hadis ni, kalau Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, tuan-tuan ada kitab? Tengok nama lah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia masuk Islam lewat masa bila dia tengok Nabi baca surah Tur dalam maghrib ni. Ahli hadis kata kemungkinan besar dia tak dengar ni. Dia tak dengar semasa Islam, dia dengar semasa dia belum Islam. Maksud dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah At-Tur dalam maghrib ni semasa dia belum masuk Islam. Cumanya dia cerita tu semasa dia telah Islam. Ini ada satu bab di dalam ilmu hadis. Ni ada pelajar-pelajar hadis ni, dia panggil at-tahammul wal ada. At-tahammul wal ada. Tahammul maksud ketika sesuatu maklumat ilmu itu sampai kepada dia. Ada maksudnya apabila dia menyampaikan balik ilmu itu. Ilmu sampai pada kita, macam tuan-tuan dengar sampai maklumat, itu tahammul. Bila nak pergi sampaikan balik pada orang, itu ada, yakni kita tunai. Itu adaan, kita kata. Ada, kita tunaikan. Kita sampaikan ilmu itu. Kalau ilmu tu sampai pada kita dari segi amanah ilmu, amanah maklumat, kita tak boleh ambil maklumat hadis daripada orang kafir. Betul tak? Rawi yang Islam pun kena syarat, tak boleh fasik, tak boleh banyak syarat. Takkan nak boleh terima hadis kalau di dalamnya ada jalur ataupun ada rawi yang kafir. Tak boleh lah. Betul tak? Tapi macam mana kalau sekiranya rawi tu masa ilmu tu dia dapat dia kafir, tapi masa dia sampaikan dia Islam? Boleh tak? Boleh ke tak? Cuba jawab ahli-ahli hadis. Boleh ke tak? Boleh, kerana yang penting tu kita nak tahu amanah dia tu, sifat amanah dalam diri dia tu. Apa yang nak jamin bahawasanya dia tak bohong. Kalau masa dia dapat ilmu dia Islam, kemudian dia kafir, dia sampai, kita tak boleh percaya lah. Pasal dia lah hilang nilai yang menjaga, memelihara diri dia daripada dia berbohong. Satu orang nak bagi tahu kat kita, we got no information dalam benda tu. Apa yang nak jamin bahawasanya dia tak bohong kita? Kalau benda tu dia saja yang tahu, apa nak jamin? Yang jamin ialah iman dia. Yang menjamin supaya dia tak bohong, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Kalau sekiranya pada zahir padanya ciri-ciri fasik, orang yang tak takut kepada Allah, walaupun bab lain tapi dia tak takut kepada Allah, ahlul hadis tak mau ambil. Sebab kalau dia berani lawan Allah, dia berani juga bohong. Kerana bohong tu macam lawan Allah. Ahlul hadis tak mau ambil riwayat-riwayat itu. Hatta kalau dia Muslim, dia terkenal dengan buat benda-benda yang menyanggahi syariat, jadi apa dia nak takut nak bohong? Bohong je lah.
Sebab tu orang-orang yang tak takut Tuhan, kita sebut, wallah yang tak buat. Tak aku buat. Tak berani dah. Tapi kalau dia tak takut pada Allah, dia sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, saya tak buat. Dia tak takut Allah. Perkataan tu mungkin tak ada makna pada dia. Tapi kalau orang takut Allah, orang takkanlah sumpah. Kalau dia tahu dia buat, dia bersalah. Jadi yang menjamin untuk seorang itu tidak menipu ketika periwayatan, ketika menunaikan periwayatan, ialah diri dia. Kita tak ada orang lain. Dia yang dengar. Dia dengar daripada Nabi, dia dengar pada sahabat, dengar pada Nabi, no issue. Tabi'in dengar pada sahabat. Tabi'in dengar daripada guru dia. Sebab dengar daripada guru dia. Mana kita nak tahu dia tambah ke, dia tak tambah ke, dia dua perkataan dia masuk ke, dia kurangkan ke, dengan cara berniat untuk menyelewengkan makna. Mana kita nak boleh trace. Hanya yang boleh untuk memastikan hal itu dia tak lakukan ialah iman dia pada Allah, takwa dia pada Allah. Di kalangan ahli hadis, selepas daripada takwa tu barulah ahli hadis tengok pula, kok dia memang tak bohong, tak niat nak berbohong, memang tak cuba berbohong, kok terlupa dan tersilap. Dia main satu bab yang lain pula, bab dhabit, sejauh mana orang yang bertakwa itu benar-benar mengingati fakta. Kerana bukan semua yang soleh mengingati fakta. Ini ilmu hadis amazing, satu ilmu yang hebat. Belajar ilmu hadis supaya tak terak, tak selak terai cari maklumat. Belajar melalui sana. Satu ilmu yang besar dalam khazanah Islam. Jadi untuk itu ulama-ulama hadis yang dia penting masa kawan tu menyampaikan maklumat, dia menyampaikan dalam keadaan dia takwa pada Allah dan dia tak takut Allah, dia tidak takut melainkan Allah, dia benar-benar amanah pada diri dia. Baru dah di samping itu, bersama dengan itu dia seorang yang dhabit. Maksudnya dia bukan pelupa, tersilap, nyanyuk, lain orang kata, lain dia dengar, dia tak niat menipu. Semua dia panggil al-adl wal-dhabt. Al-adalah wal-dhabt, keadilan diri dia dan kekuatan dia untuk menyimpan maklumat. Dua bahagian. Untuk kes para sahabat, mereka semua adil. Bila mereka sampaikan maklumat, dalam keadaan mereka, seorang tu sampai maklumat seperti Jubair bin Mut'im ni, dia beriman walau maklumat dia diterima, walaupun semasa kejadian berlaku itu dia tak beriman. Tak penting, kerana semasa dia cerita dia benar. Sama dengan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, kisah Abu Sufyan menceritakan apa yang berlaku antara dia dan Maharaja Rum. Maharaja Rum tanya dia apa? Herakl tanya dia apa? Dia jawab balik, tanya dia tentang Nabi, dia jawab balik. Masa tu kami sedang berlawan, ketika dia sedang dalam perjanjian di antara dia dengan Nabi. Masa tu semua dia tak Islam. Tapi masa dia cerita balik hadis tu, kejadian tu, dia Islam. Maka dia termasuk di dalam hadis. Kerana masa dia ada, dia tunaikan di Islam. Samalah kita jumpa satu orang yang dia masuk Islam, dia bercakap benar. Dia cerita peristiwa-peristiwa sebelum dia Islam, apa yang berlaku. Kita percaya sebab dia cerita tu seorang yang dipercayai. Kisah tu pengalaman dia. Tapi kalau dia asal Islam, kemudian keluar Islam, dia main cerita kat kita tentang Islam, kita tak boleh percaya. Kerana dia dalam keadaan status tidak amanah lagi dengan Islam. Tuan-tuan faham maksud? Okey. Jadi Jubair bin Mut'im, walaupun diriwayat hal ini ketika dia tak Islam, dia dengar hal ini ketika dia tidak Islam, tetapi diriwayatkan ketika Islam, dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul maghrib bit-tur. Aku mendengar Nabi sallallahu
alaihi wasallam baca maghrib dengan tur panjanglah, surah mufassalat yang panjang. Okay. Riwayat-riwayat hadis mengenai solat maghrib ni, orang kita ramai mungkin sangka Nabi maghrib baca pendek, tapi sebenarnya riwayat-riwayat menunjukkan Nabi bukan baca surah pendek saja maghrib, Nabi juga baca surah yang panjang. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim umpamanya, dia kata menjadi sunnah, kadang-kadang dia panjang, surah panjang, kadang-kadang surah pendek, bukan sentiasa pendek. Kalau sentiasa pendek saja, kata Imam Ibn Qayyim, mukhalafah, berbeza dengan sunnah. Berbeza dengan sunnah maksud tak sama dengan sunnah lah. Taklah kita kata sembahyang tak sah, tu kena elok-elok sikit. Oh tak. Berbeza dengan sunnah masuk neraka. Ada geng-geng penin tak boleh kan. Berbeza dengan sunnah tu maksudnya tak sama dengan sunnah, tak dapat pahala mengikuti sunnah di sudut pemilihan. Riwayat-riwayat hadis menunjukkan Nabi pernah baca surah Al-A'raf untuk solat maghrib. Panjang tu, dibagi dua. Panjang. Nabi pernah baca surah As-Safat untuk maghrib, juga panjang. Baca surah Dukhan untuk maghrib, panjang. Jadi kalau kita tengok Al-Mursalat juga Nabi pernah baca. Jadi kalau kita tengok tu imam baca panjang maghrib, tak apa tu imam ni. Maghrib orang baca surah pendek, dia baca panjang. Sebenarnya Nabi ada baca panjang juga. Ada juga Nabi baca surah At-Tin. Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pun ada untuk sembahyang maghrib, pun ada. Sebab tu kita bila jumpa satu hadis, kita kena tengok hadis berkaitan dengan bab itu keseluruhannya. Saya dah sebut tuan-tuan dulu, setengah orang dia mengaji taklah banyak. Tak kira lah orang biasa ke, ustaz ke, kita sendiri ke. Kita baca hadis tak habis sebahagian tu, tapi kita buat kesimpulan, aku tak pernah dengar pun. Apa duk baca panjang-panjang, aku tak pernah dengar pun. Macamlah dia dengar semua hadis. Ada orang kan, saya mandi kedai kopi, saya memang pandai. Dia pun kata macam tu, aku tak pernah dengar. Tuan-tuan, di dalam ilmu hadis ni, orang yang bila dia kata aku tak pernah dengar, ulama hadis riau. Bila orang tu status dia hafiz, yakni hufaz hadis. Orang mincap macam Ibn Hajar kata aku tak pernah dengar, orang takut lah. Pasal dia baca semua. Hampir jarang terlepas. Mungkin juga terlepas, mungkin juga dia terlupa. Tak mustahil, ulama hadis tak mustahil. Orang seperti Ibn Qayyim, Al-Mizzi, Al-Zahabi, Ibn Taymiyah, apatah lagi sebelum-sebelum itu Al-Baihaqi dan semua ni ulama-ulama hadis, kalau dia kata tidak pernah aku jumpa, risau. Orang kata qala fulan ma wajadtu fi, aku tidak pernah dapat arti hadis ini di laman. Bila dia kata tak pernah dapat, tak pernah jumpa, kita risau. Tapi mereka ni taklah ramai dalam sepanjang sejarah. Ramai juga tapi tak, kerana betul-betul hebat. Cuma akhir zaman ni ramai duduk di kedai kopi, ni hebat. Aku tak pernah jumpa pun ni kata. Dia baca 3-4 hadis, dia tak nak jumpa, dia kata benda tu tak ada dalam agama. Mana ada Nabi kata macam tu? Cuma hak lawan satu lagi tu, hak suka mereka. Hak Nabi tak kata pun, dia kata Nabi kata. Ulama-ulama bahas tentang bab ini dan mereka menyatakan bahawasanya Nabi SAW membaca juga di dalam solat ni surah-surah yang panjang bagi solat maghrib. Jadi imam bolehlah juga membaca surah-surah yang panjang bagi maghrib. Cuma saya nak sebut dari segi bacaan semayang ni, dia ikut tertib Quran. Baca dulu surah-surah yang mula, kemudian seterusnya. Kalau ikut surah selain daripada Fatihah, mula dengan surah Baqarah, kemudian seterusnya.
bukan baca patah balik. Tapi kalau orang tu baca patah balik, yang ni dia terbalik-balik dia baca, boleh ataupun tidak, taklah batal salat dia. Tidak disukai tapi tak batal. Kerana ada riwayat, sama ada rawi yang meriwayatkannya itu tersasul ataupun memang demikian. Ada riwayat menyebut Nabi baca surah Baqarah, kemudian baca surah An-Nisa, kemudian Nabi baca surah Ali Imran. Dari segi tasasul, dari segi siri-siri surah tu, berarti macam patutnya Ali Imran dululah. Tapi berlaku dalam riwayat. Cumanya kita kalau boleh ikut susunan yang ada dalam mushaf Quran. Sunan yang ada dalam mushaf Quran. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi suratil fajri yaumal jumu'ati alif lam tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Walid Tabarani min hadits Abi Mas'ud yudimu dzalik. Hadis yang kedua ni irsal, tidak begitu ada segi masalah, tapi hadis yang pertama sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah ni kata Nabi SAW, kana Rasulullah yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ah. Nabi baca pada hari, dalam solat subuh, solat fajar, yaumul jumu'ah, pada hari Jumaat, alif lam tanzil as-sajdah, surah sajadah. Orang kita surah sajadah tu Nabi baca pada hari Jumaat, sunnah. Wa hal ata 'alal insan, dan hal ata 'alal insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi baca dua surah ni. Surah sajdah pada rakaat yang pertama, surah hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua. Sabit amalan ini dengan hadis yang sahih. Bahkan riwayat Tabarani ini menyokong hal ini, yudimu ala zalika, sentiasa macam tu. Walaupun nanti para ulama akan menyebut bahawasanya kadang-kala boleh juga ditinggalkan supaya jangan orang anggap wajib. Tetapi sentiasa berusaha untuk membaca surah sajdah pada rakaat yang pertama, dan hal atta 'alal insan pada rakaat yang kedua pada solat subuh hari Jumaat adalah sunnah. Adalah sunnah. Sebab itu dalam fatwa kita keluarkan pada masjid-masjid, kalau boleh imam berusaha untuk membaca. Kalau boleh imam berusaha membacanya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah demikian juga yang selain yang menyatakan bukan kerana tujuan Nabi itu nak sujud sajdah tu, tetapi kerana makna yang terkandung di dalam surah sajdah tentang penciptaan Adam dan juga hal atal insan, surah Al-Insan, kerana tentang hari kiamat, makna-makna itu, maka Nabi SAW membacanya. Dan baginda tak buat rakaat yang pertama separuh sajdah, yang kedua surah sajdah, separuh surah sajdah yang lain. Baginda tak buat macam tu, tak ada riwayat. Pertama habis sajdah, yang kedua Al-Insan habis. Ini yang ada di dalam riwayat. Walaupun Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari, Ibn Rajab Al-Hambali ini dia Ibn Hajar menulis Fathul Bari, Ibn Rajab juga menulis Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia menyatakan, dia sebut, dia nukil ada salaf yang menyatakan sebab suka untuk sujud sajdah tu. Tapi itu nukilan dia. Tapi kebanyakan para ulama menyebut bahawasanya bukan kerana nak sujud tu, tapi kerana surah itu sendiri menjadi pilihan Nabi pada pagi Jumaat di dalam sembahyang subuh. Maka imam digalakkan membacakan surah ni. Digalakkan untuk membaca surah ni. Dia
sebahagian saya sebut nukilan, sebahagian kritikan tentang hal ini. Sebahagian mereka dia kata baca, dia kata satu juzuk, baca beberapa ayat dalam surah Sajdah, ambil sehingga sujud saja, selepas itu tambah 2-3 ayat, kemudian masuk rakaat yang berikutnya. Kemudian rakaat yang berikutnya baca hal atta 'alal insan. Dia kata yang ni pun dari satu sudut dia buat yang Nabi buat tu, tapi dia tak habis dia buat. Nabi baca bagi habis. Nabi baca bagi habis. Ada juga orang dia kata dia baca surah Sajdah pada pagi Jumaat, minggu ni, minggu depan dia baca surah Hal Ata 'alal Insan. Dia kata ini pun bukan itu yang diriwayatkan. Ada juga yang kata pagi Jumaat kita baca suratul Kahf dalam semayang subuh. Juga tidak ada riwayat. Dia baca surah Kahf pada hari Jumaat, betul lah. Tapi semayang untuk imam semayang tu baca surah Kahf, surah Kahfi tak. Yang ada di dalam riwayat ialah bacaan yang seperti yang disebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ni. Sebab itu dalam fatwa kita dah keluar lama dah, digalakkan semua imam untuk baca 2 surah ni pada pagi Jumaat. Melainkan kita berada pada satu tempat tepi jalan ke, kalau nak semayang ramai jemaah nak pergi kerja dan waktu subuh pula lewat, kalau baca tak ada naik bas lagi ke, terlepas nak pergi masuk pejabat ke, dia bolehlah baca surah yang lain pada musim-musim yang waktu subuh dia tu, waktu subuh tak pernah lewat. Subuh tu dia sentiasa mengikut terbit matahari. Yang lewat cepat ni kita kira jam hak kita kira tu, jam yang kita kira. Subuh macam tu. Yang tu bolehlah imam. Dulu saya pernah dengar sebahagian orang, dia tak mau baca, dia kata bukan sunnah. Dia tu sunnah. Dia tak tahu kata ada dalam hadis bacaan 2 surah ni yang diamalkan oleh masjid-masjid seluruh Malaysia dan selain daripada Malaysia juga, merupakan sunnah Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kes ni. Kes ni. Cumanya macam saya sebut tadi, kalau sekiranya takut orang tempat itu sangka kalau tak boleh baca surah ni tak boleh jadi tok imam. Jadi siapa tak berani naik jadi imam hari Jumaat subuh? Pasal apa? Aku tak hafal ni. Kita mayang masing-masing lah. Macam tu, kalau takut sampai macam tu, sekali-sekala dia tukar surah supaya tidak dianggap bahawasanya telah sampai ke peringkat wajib untuk baca surah. Maka dengan itu orang yang nak jadi imam subuh ni, sunnah dia hafal lah surah ni. Dia hafal. Masjid-masjid dia hafal. Kadang-kadang untuk imam ni baguslah yang jadi imam ni kan. Kadang-kadang setengah imam ni dia tak hafal banyak dah pun dia tak ingat kan. Kan semua orang ingat. Tak nanti tua, muda pun dah tak ingat. Kita pun kadang-kadang dah lupa. Jadi dia tak ingat, dia ingat wadduha ya. Bukan salah wadduha tu. Wadduha ya, subuh wadduha. Wadduha. Wadduha alam nasyrah. Wadduha alam nasyrah. Tu pun kalau orang habaq nak tukar imam, mau demonstrasi tu. Kadang-kadang masalah. Bagi ruang lah. Ada benda dalam semayang ni melazimi sunnah. Hatta semayang maghrib, imam kalau ingat yang panjang sikit, kadang-kala dia panjangkan sikit maghrib. Orang belakang mesti dah mising. Ui, aku nak pergi makan nasi ni. Tengoklah keadaan. Kadang-kala kita panjangkan sikit. Jangan semua tiap hari maghrib pendek. Maksudnya solat di masjid lah. Melainkan di belakang kita tu kita tahu ramai orang nak pergi kerja maghrib tu. Nabi suruh meraihkan juga. Dalam hadis raihkan juga keadaan dia.
Allah Ta'ala alam. Azan dah. Ni dia tanya Nabi SAW pakai tib ataupun Nabi pakai minyak wangi ni masa bila? Nabi SAW dalam hadis, Nabi ni satu orang, Nabi tak pernah tolak tib. Nabi tak tolak kalau orang bagi minyak wangi. Dan Nabi suka minyak wangi ni, minyak wangi lah. Saya bila nak sebut bab minyak wangi ni, sebab kadang-kadang orang ni dia ambil video-video kita cakap macam ni, dia ambil sikit. Pernah video saya cakap tentang kasturi. Saya cakap umum je, bukan kasturi yang dia jual tu. Dia ambil. Ada pula mana pula cerita kalau pakai kasturi ni anak yang apa? Sebab kalau nak mengelakkan anak yang degil, yang kadang-kadang tak mau solat ke apa, bubuh kasturi. Kalut. Begitu Nabi punya susah nak dakwah, rupanya ambil kasturi tu pergi buang aja, pergi bubuh aja jadi. Kadang-kadang orang menega ni sampai tak kena tempat. Masalah dia pergi sandar pada Nabi ni. Nabi suka pakai wangian. Wangian ni maksud benda yang pertama saya nak sebut, wangian ni maksud benda yang wangi. Tib ni benda yang wangi lah. Wangi tu betul-betul wangi lah. Sebab setengah orang hidung dia sumbat, dia spray pening satu masjid dia punya bau tu. Cari hak wangi betul ya. Satu, kita pakai wangian ni sebab malaikat pun suka wangian dan orang pun, manusia pun suka wangian. Kita datang masjid, kita pakai wangian. Sunnah. Dan juga wangian yang sama, dia tak maksud apabila kita nak jumpa orang, sama jugalah orang perempuan, orang lelaki, masa nak tidur, kita tidur dengan isteri kita ataupun dengan suami kita, janganlah tidur dalam keadaan busuk. Pakai wangian lah kan. Di sebahagian orang dah lah masa nak tidur tu selekeh, bau pula busuk, kalut kan. Wangi keluar, pakai yang wangi. Agama ni bukan minta supaya kita, bukan semua orang ada duit. Saya pakai baju Melayu dalam banyak keadaan. Baju Melayu ni murah, RM50, RM60. Baju Melayu boleh buat baju Melayu. Tapi saya rasa lah, bukan soal pakai baju Melayu. Kita pakai baju Melayu ni, dia ada 5 butang dia. Hak butang 4 tu dia mungkin tukang jahit terlupa. Bila kita, suami kita ataupun kita sendiri ada 5 butang, bubuhlah 5 butang tu. Ni bubuh terkeluar Nabi suka orang kemas. Nabi tengok orang tak kemas. Nabi SAW suruh tengok sahabat, innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum. Kamu datang berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, perelokkan pakaian kamu, kenderaan kamu, elokkan. Bukan mahal, pakai baju pakai elok. Ada wangian, kadang-kadang orang tu dia beli macam-macam, bubuh wangian. Orang isap rokok, demam kita. Dia oleh kerana tiap-tiap hari dia isap rokok, dia tak perasan kan bau rokok dia tu. Dia masuk dalam kereta kita tahu dia isap rokok. Dia main sembang dengan kita, dia makan coklat hack, dia ingat dia tahu tak bau. Bau rokok. Dah lah rokok tu hukum haram satu hal. Rokok haram tu memang ulama haram. Tapi masuk neraka ke tak? Nanti dulu. Nanti kita tengok amalan manusia ke apa. Tentang haram, dia haram. Daripada bahas masalah masuk neraka ni, panjang cerita. Saya nak sentuh sikit lah bab ni. Saya bukan nak jawab-jawab ni, tapi saya nak sebut pasal hukum.
Tuan-tuan, dalam agama dia panggil, ni masuk bab, satu bab tentang pembahasan tentang ilmu. Dia panggil lazimul qaul laisa biqaul. Apa yang kita boleh faham orang tu kata, kita tak boleh kata dia kata, selagi dia tak kata. Kita faham, mungkin boleh faham, tapi kita tak boleh put the words in his mouth. Tak boleh kita ambil perkataan tu bubuh dalam mulut dia supaya ya taqawul, tak boleh. Contoh, macam kita kata benda ni Nabi tak buat, jatuh bid'ah. Kita banyak tu saja. Setengah orang pasal dia biasa duk menerakakan orang. Depa kata siapa yang baca Yasin masuk neraka. Tak ada siapa kata. Kita kata tidak sunnah. Kalau dia tahu misalnya mudawamah ke atas itu mukhalafah dengan sunnah. Bukan kata Yasin tu salah, Yasin tu dia kata Yasin tak berguna. Dia tambah. Ini dia bubuh perkataan pada mulut orang. Orang cakap bab itu. Bab itu. Maksudnya kalau macam tu tidak sunnah. Macam kalau kita kata satu orang, kita kata jangan baca Fatihah semasa rokok. Depa tu surah Fatihah pun tak suka dah. Boleh kita buat kesimpulan tu? Dia bukan masalah surah Fatihah, dia kata jangan baca masa rokok. Bukan surah Fatihah tu yang bersalah. Tuan-tuan kena faham kaedah. Bila orang kata hari Jumaat baca surah Kahfi, tidak ada hadis yang sahih suruh baca surah Yasin. Yang tu ya. Depa tu kata siapa baca Yasin masuk neraka, tok nenek kita semua dulu masuk neraka. Tengok dia punya tambah. Neraka bukan urusan kita. Siapa yang hatta dalam benda-benda yang jelas pun kita kata dosa. Dosa tu memanglah dosa membawa pada neraka, tapi orang tu belum tentu masuk neraka. Pelacur lagi pergi minum anjing, Tuhan ampun. Sebab tu kita, tapi bila orang tu dia punya gambaran kepala dia memang macam tu, dia sentiasa sangka orang kata aku masuk neraka. Dia yang create benda tu, kemudian kadang-kadang akhirnya mai keluar sendirilah. Dia kata okey tak apa. Saya nak cerita lazimul qaul. Kita jangan pi bubuh benda yang orang tak kata, yang kita andaikan. Sedangkan kalau kita tanya dia mungkin maksud lain. Sebab itu di dalam agama tuan-tuan, sehingga orang tu nampak menghina agama pun kita tak boleh kata dia kafir, sehingga iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Kata orang tengah baca Quran, orang tu baca Quran, seorang mai kata tak boleh pakai, zahirnya kafir. Macam mana orang baca Quran kau kata tak boleh pakai? Quran tak boleh pakai. Tapi kita tak boleh mengkafirkannya, melainkan setelah kita tanya dia. Iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Kenapa kau kata dia kafir? Kenapa kau kata tak boleh pakai Quran? Bukan aku kata Quran tu tak boleh pakai, aku kata dia tu tak boleh pakai. So kita nak kena tengok, takut ada benda lain. Itu dia panggil iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Macam itulah manusia sepakat minum arak masuk neraka. Haram masuk neraka. Di atas tajuk arak tu saja. Orang yang minum ini personal. Nak kena tengok. Kerana dia bukan minum juga, mungkin lepas tu dia taubat. Mungkin lepas tu berlaku. Dia tu nama sekian-sekian, adakah kita confirm ahli neraka nanti dulu? Perbuatan itu membawa masuk neraka. Itu maksudnya. Tuan-tuan, satu lagi, hukum ni benda yang kita tafsirkan. Misalnya kita semua percaya tentang adanya jin. Percaya? Tuan-tuan percaya ada jin? Jin betul ni? Bukan jin pelakon ke apa? Jin betul? Percaya?
Percaya ada surah jin dalam Quran tu. Dan Allah sebut jin dalam Quran. Minal jinnati wan nas, surah jin. Satu hari kita kata, satu orang kata kat kita, weh, aku lalu kau tu tadi aku nampak jin. Tiba-tiba kita kata pada orang tu, bukan dia tarak jin lah, jin mana? Tu bayang tu. Oh, hang ni tak percaya wujudnya jin. Hang menentang Al-Quran. Hang boleh keluar akidah. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Bukan kita tak percaya tentang wujudnya jin. Kita tak percaya jin ada cerita tu. Tuan-tuan, saya bukan nak patah balik isu-isu ni bangkit. Benda-benda yang haram ni, misalnya kita kata yang ni haram dimakan, termasuk benda yang diharam. Orang ni kata tak termasuk dalam yang diharamkan tu. Macam kes yang mereka bincang baru ni lah. Bukanlah nak panjang, kes tu kes darah ikan. Adakah dia daman masfuhan yang dimaksudkan oleh Quran? Ataupun dia tak termasuk dalam benda tu? Itu isunya, bukan orang tentang kenyataan Quran tentang daman masfuha tu. Orang kata ini termasuk dalam itu, kategori itu, ataupun dia dikecualikan daripada kategori itu. Saya nak buat contoh yang lain. Khilaf fiqh. Satu orang pakai purdah perempuan. Dia jumpa dengan satu orang perempuan lain tidak pakai purdah. Dia menganggap wajah wajib ditutup. Berdosa kalau tak tutup. Seorang perempuan lagi, dia di atas kaul muka dengan kedua tapak tangan dia bukan termasuk dalam aurat yang wajib ditutup. Dan masalah ni khilafiyah. Jadi perempuan dia kata muka aurat kena tutup. Perempuan ni kalau kata muka tak kena tutup, bukan aurat. Boleh tak perempuan yang tutup purdah ni, pakai purdah ni kata hang menolak kewajipan menutup aurat dan menganggap menutup aurat itu tak wajib? Bolehkah dia kata? Tak boleh, sebab muka yang dia takrifkan sebagai aurat tidak aurat di sisi wanita ini, di atas mazhab yang dia pegang. Khilaf. Dia yang pegang, tak apalah, dia peganglah kaul tu. Tuan-tuan faham nak cerita ni? Supaya tuan-tuan kelas. Bukan masalah nak cerita orang lain, nak cerita kita ni dalam membahaskan fiqh. Dia di sisi dia bukan aurat, di sisi awak aurat. Oleh kerana awak yakin yang itu, maka awak peganglah yang itu. Dia yakin yang ini, dia pegang yang ini dengan dalil-dalilnya. Kena khilaf ni ada hujah belakang. Dia tak boleh kata dia ni tolak ayat kewajipan menutup aurat dalam Quran. Tak boleh kata gitu. Orang yang buat kesimpulan macam tu, sama ada dia terlalu naif di dalam ilmu pengetahuan agama ataupun terlalu emosi. Dia boleh buat simpul. Tak boleh kita kata ni pok-pok yang membenarkan orang makan benda yang haram, dan orang makan yang haram masuk syurga, dia kata. Oh, tu tambah lagi pula dah. Kita dalam semayang, kita bahas ni bab ni. Baca Fatihah. Fatihah dibaca dalam solat. No doubt. Baca dalam solat. Sekarang imam baca Fatihah. Kita di belakang imam. Nak baca Fatihah kata. Ada dua. Satu mazhab kata, sekalipun imam baca Fatihah, lepas imam baca, kita pula baca Fatihah. Satu mazhab sah dengan dalil-dalil hujah ila Fatihatul Kitab yang kita baca dalam hadis. Satu mazhab pula kata
Bila imam baca, kita tak payah baca. Di atas dalil yang kita sebut juga hari itu. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Bila orang baca Quran, kamu dengar, wa ansitu, dan kamu diam. Macam mana pula imam baca, kita baca, jadi dia baca untuk siapa? Siapa yang nak dengar? Dia pakai hujah macam tu. Kedua-duanya ialah mazhab yang muktabar di dalam fiqh. Tak bolehlah hang tak baca Fatihah tadi. Dia kata dah imam baca, aku tak baca. Kan ketiga baca. Hang ni menolak Nabi kata wajib baca Fatihah. Hang ni memang tak hormat kat Nabi ya. Dia tak boleh kata macam tu, sebab bukan kau tu menolak Nabi, dia faham apa yang Nabi kata seperti itu maksudnya. Selama ni kadang-kadang orang ni dia duk habaq kata depa kena hormat khilaf fiqh. Alhamdulillah, kita perlis, kita memang ajak hormat fiqh ni. Khilaf ni, siapa yang mai kuliah kita daripada awal sampai habis dan dengarlah kuliah di negeri Perlis ni, kebanyakannya memang mengajar adab tentang fiqh ni. Kita luas memang fiqh ni. Alhamdulillah. Bukan kita ada kelemahan, semua kita tak nafikan, tapi alhamdulillah kita melihat tak ada lagi orang kita yang kata di Perlis dia kata siapa yang semayang baca bismillah kuat masuk neraka. Ha ni mangkak ni. Mangkak ni. Dia dah selama ni cara fikir dia macam tu, mu ni mu masuk neraka, mu ni bodoh masuk neraka. Dia duk fikir macam tu, dia sangka orang lain pun fikir macam dia. Sebab itu tuan-tuan, semua orang bila dia pencuri, dia tak boleh dapat faham kalau ada orang jaga satu benda, ada peluang mencuri, tak mencuri. Dia tak boleh faham. Kita kata biar dia jaga. Oh, takkan dia tak curi, ada peluang. Sebab dia selama ni pencuri. Jadi dia tak boleh faham orang lain tidak seperti dia. Bila orang khilaf dalam fiqh, sebab tu yang timbul kata di Perlis siapa baca kunut masuk neraka, dia kata. Dia mangkak ni lah. Kan dia mangkak ni maksud, tak tahu tuan-tuan faham ke tak? Dia makar ni nakai lah, nakai. Dia sebab dia duk faham bila orang tu kata Nabi tahu orang tu telah hukum masuk neraka. Pasal selama ni otak dia macam tu. Sedangkan kita melihat sudut khilaf fiqh, kaul yang lebih kuat, kaul yang lebih ni yang kita pilih di atas alasan. Itu alasan kita. So tuan-tuan, lapang dada dalam fiqh. Dalam fiqh kena lapang, tapi dalam akidah kena jelas. Tak boleh minta kat pokok, minta kat lembu ke. Lembu pun makhluk Allah juga, dia doa kat Allah. Tak boleh macam tu. Akidah jelas. Tapi kadang-kadang akidah berterabur, semua boleh, panggil pokok boleh, panggil wali tu ni semua boleh. Mai fiqh masuk neraka straight. Akidah yang perlu dipertahankan. Yang tak akidah tak apalah, ada qaul lagi, bolehlah semua. Mari hitam fiqh satu je, tak boleh dua. Pendapat lain masuk neraka, tak boleh macam tu. Ni umumlah saya cerita. Ada berkenaan dengan, ada orang kata tidak berkenaan dengan yang hidup dan mati, tapi yang ni berkenaan dengan yang hidup dan yang mati. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.